Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu, dan lebih istimewanya pada malam ini Allah panjangkan usia kita dan berikan kepada kita kesihatan sekali lagi dapat bertemu di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan pengampunan demi pengampunan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai pembuka Ramadan pada malam ni tuan-tuan, sebelum kita mendirikan solat fardu isyak dan juga tarawih, sekadar untuk kita saling mengingatkan perkara yang mungkin saban tahun telah diingatkan, namun ingatan-ingatan ini lebih baik supaya sentiasa menghidupkan hati-hati kita menjadi peringatan dan menjadi ingatan bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk permulaan ni, malam ni kita akan berbincang sedikit berkaitan tentang Ramadan, dan kita akan perhatikan beberapa hadis daripada Nabi SAW tentang keuntungan dan juga ancaman di dalam bulan Ramadan. Pertama, seperti mana hadis yang masyhur disebutkan oleh baginda Nabi SAW melalui jalur Abu Hurairah dengan sanad yang sahih daripada riwayat Al-Imam Bukhari, baginda Nabi SAW menyebutkan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis ni sepatutnya menjadi matlamat kita bersama, iaitu kata Nabi, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan, dengan penuh keimanan, puasanya itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tiada sebab yang lain dan tidak ada faktor yang lain, melainkan hanya kerana Allah. Wahtisaban, dan dia mengharapkan melalui ibadahnya itu Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala dan memberikan pengampunan. Maka kata Nabi SAW, ganjaran yang besar Allah berikan kepada mereka itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, iaitu Allah akan memberikan pengampunan penuh kepada dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini sebenarnya adalah peluang kepada kita, yang mana setiap manusia berada dalam keadaan penyesalan. Siapa sahaja masuk usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, apabila kita menoleh ke waktu silam, perhatikan, pasti ada perkara-perkara yang kita sesalkan. Pasti kita akan rasa duka cita tentang perkara-perkara yang telah kita lakukan. Namun dalam kehidupan ini, kita tak boleh kembali kepada waktu silam untuk perbaiki kesilapan-kesilapan kita. Melainkan kita meneruskan kehidupan dan melakukan amalan yang boleh memberikan penghapusan pada kesilapan yang lepas. Antaranya iaitu peluang pada saat ini, iaitu menikmati Ramadan dengan amal-amal salih, khususnya pada ibadah puasa, kerana di sini adanya pengampunan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya tuan-tuan, seperti mana di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi juga memberikan ancaman pada bulan Ramadan. Seperti mana hadis yang masyhur dalam riwayat sanad yang sahih, baginda Nabi SAW telah mengaminkan 3 doa daripada Jibril AS.
Salah satu doa daripada Jibril alaihissalam iaitu sesiapa yang bertemu Ramadan dan hidup di dalam bulan Ramadan namun dia keluar daripada Ramadan tanpa mendapat pengampunan daripada Allah. Artinya dia terlalu leka dan lalai. Dia take for granted sahaja, sambil lewa sahaja menghadapi Ramadan. Di situ adanya ancaman. Kata Jibril alaihissalam, sakiya abdun. Hamba ni Allah Ta'ala celakakan. Hamba ni Allah binasakan. Dan baginda Nabi SAW telah menyebutkan perkataan amin. Ini bererti setiap mukmin yang bertemu Ramadan, keluar daripada Ramadan nanti ada dua kemungkinan. Sama ada dia mendapat pengampunan penuh daripada Allah ataupun dia mengundang kecelakaan dan kebinasaan daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya kita sebagai mukmin tidak ada pilihan. Melainkan kita hanya mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya bagaimana untuk kita mendapatkan pengampunan di dalam bulan Ramadan ini? Dan dijanjikan dengan la'allakum tattaqun, iaitu ganjaran taqwa pada amal salih kita. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya, iaitu kitab Lataif Ma'arif, menyebutkan ada 3 amalan yang paling asas. Dan 3 amalan ni perlu dilakukan. Saban tahun diingatkan tuan-tuan amalan-amalan ni. Dan amalan ni mestilah dilakukan dengan mujahadah, dengan jihad. Apa maksud jihad tuan-tuan? Dengan sungguh-sungguh. Ada matlamat-matlamatnya. Ada target-targetnya tuan-tuan. Mengikut kepada kemampuan-kemampuan kita. Yang pertama iaitu melalui ibadah as-siyam. Iaitu ibadah berpuasa. Ibadah puasa ni tuan-tuan, seperti mana yang selalu saya sebutkan mungkin di dalam perbincangan tazkirah kita yang sebelum-sebelum ini, iaitu puasa itu tidak sekadar hanya menahan lapar dan juga dahaga. Dia bukan sekadar tak makan dan tak minum tuan-tuan. Tetapi maksud puasa itu lebih luas lagi. Seperti mana di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi menyebutkan as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu adalah perisai. Perisai daripada la yarfus, daripada pertuturan menyebutkan perkataan yang kotor. Wala yajhal, dan juga perisai daripada perbuatan yang jahil. Ini menunjukkan kepada kita ibadah puasa ini adalah puasa seluruh diri kita. Puasa hati kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, syahwat kita, perut kita, kemaluan, tangan dan kaki kita daripada melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Dan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi, saya sebutkan, sebenarnya tuan-tuan, Ramadan bukan lagi bulan baru nak cuba-cuba tuan-tuan. Sepatutnya latihan ini adalah bermula pada bulan Rejab dan diteruskan pada bulan Sya'ban. Masuk saja Ramadan tuan-tuan, ini adalah bulan kita menikmati dah latihan 2 bulan yang telah kita lakukan. Melalui malam ni tuan-tuan, sebenarnya kita dah mula menikmati ibadah. Momentum tu kita dah dapat tuan-tuan. Stamina tu dah ada dah. Tinggal kita nak menikmati pada hari yang sebenar, iaitu pada malam ini. Bermula daripada pada malam ini tuan-tuan. Jadinya, berpuasa dekat sini adalah menjaga seluruh panca indera kita daripada perkara yang haram dan juga perkara yang lagha. Termasuk syahwat dan nafsu kita tuan-tuan. Sebab itu di dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari, daripada sahabat baginda Nabi SAW iaitu Sahal bin Sa'ad menyebutkan, Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Kata Nabi SAW, tidak akan dicabut pahala bagi orang yang berpuasa. Tidak akan terputusnya pahala orang yang berpuasa itu ma'ajjalul fitr. Siapa yang bersegera berbuka puasa. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Hadis ni nak menunjukkan kepada kita, waktu berbuka puasa adalah waktu ibadah. Berbuka itu adalah ibadah. Dan pada waktu berbuka itu tuan-tuan, dia bukan waktu kita celebration tuan-tuan. Selalu dalam fikiran kita, waktu berbuka adalah waktu kita celebrate kejayaan kita berpuasa. Sebab itu, waktu itu tuan-tuan, tengok orang makan sampai berlakunya pembaziran. Sebab kita meraihkan syahwat kita. Bahkan ada kalanya tuan-tuan, tanpa disedari kita ajar anak-anak kita melayani syahwat dia.
hari ni anak dah berjaya puasa dah, jom pergi bazar Ramadan, beli apa yang kamu nak. Silap tuan-tuan. Itu adalah satu kurang tepat kefahaman kita tuan-tuan. Waktu berbuka adalah waktu ibadah. Dia bukan celebrate tuan-tuan. Tetapi waktu berbuka adalah waktu penyambung ibadah di waktu malam. Dia hanya break sebentar tuan-tuan untuk menyambung ibadah di waktu malam. Sebab itu berbuka puasa di dalam bahasa Arab disebut sebagai iftar. Dia berkongsi kalimah dengan kalimah fitrah. Kerana apa tuan-tuan? Sebab pada saat dan waktu itu Allah Ta'ala izinkan semula kita kembali kepada fitrah kita. Iaitu kita berhajat kepada makan dan minum. Dan kita berhajat perkara-perkara yang tak dibenarkan pada siang Ramadan. Jadi waktu itu kita perlu makan dan perlu minum. Tetapi adalah untuk bertujuan penyambung ibadah. Seperti mana yang tuan-tuan faham tuan-tuan? Kalau kita nak berlari tuan-tuan, ada orang dia tak boleh makan terlalu banyak. Sebab kalau dia makan terlalu banyak, selepas itu dia berlari tuan-tuan, akan mengganggu lariannya tuan-tuan. Mungkin dia akan rasa senak perut, sakit dan sebagainya. Ada orang dia mungkin tak boleh tak makan sebelum dia berlari. Dia mesti kena makan juga. Jadi dia bergantung kepada kita semua. Yang pentingnya waktu berbuka itu adalah waktu yang kita tak makan terlebih sehingga tak membantu ibadah malam. Dan juga bukan sampai tak makan sampai mengganggu ibadah malam. Makanlah tuan-tuan kerana di situ adanya perintah Allah. Dan makanlah dengan sekadar yang mengikut kepada keperluan tubuh kita. Yang pentingnya pada waktu berbuka itu adalah penyambung ibadah. Dia bukan waktu kita meraihkan syahwat kita. Kita memenuhi keinginan-keinginan kita. Tapi sayangnya tuan-tuan yang berlaku inilah. Sebab itu kita tengok makanan-makanan yang tak pernah dilihat tuan-tuan. Bulan Ramadan lah dia muncul. Sebab apa? Sebab kita meraihkan keinginan kita. Hakikatnya itu bukan yang dituntut di dalam agama. Okay? Jadi inilah bulan kita mendidik syahwat kita, mendidik keinginan kita. Dan kita mendidik apa tuan-tuan? Mendidik diri kita untuk patuh pada perintah Allah. Siang Ramadan Allah kata jangan makan. Saya tak makan sebab saya patuh perintah Allah. Pada waktu maghrib Ramadan Allah kata makan dan saya makan kerana patuh perintah Allah. Itu sebenarnya yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita sepanjang pada bulan Ramadan. Baik, yang kedua tuan-tuan, kata Ibn Rajab Al-Hambali, selain daripada as-siyam, maka adanya al-qiyam, melalui solat malam. Pada bulan Ramadan tuan-tuan, nikmatilah ibadah solat malam ini sebab ia akan menjadi vitamin kepada makanan jasmani kita dan makanan rohani kita. Okay? Sebab itu, sesiapa yang menikmati ibadah Ramadan, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, keluasan fikiran, kesihatan tubuh badan dan segalanya. Dan pada solat-solat malam, bermula daripada malam ni tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Ada beberapa hadis daripada Nabi SAW melalui sanad yang sahih dan juga hasan. Antaranya tuan-tuan, Nabi menyebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadannya dengan iman dan pengharapan, pun peluang yang sama tuan-tuan, iaitu peluang mendapatkan pengampunan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamnya. Yang keduanya tuan-tuan, iaitu jangan tinggalkan solat fardu isyak berjemaah. Mungkin ada kalangan kita tuan-tuan yang tak mampu ataupun terhalang kerana urusan-urusan mengikut kepada kemampuan masing-masing. Saya tak dapat nak tunaikan solat tarawih berjamaah. Tapi tuan-tuan, ada satu hadis daripada Nabi SAW. Siapa yang menunaikan solat tarawih jamaah tuan-tuan, ada satu hadis daripada Nabi, iaitu kata Nabi, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang mendirikan solat tarawih, solat qiyamnya bersama dengan imam, hatta yansarif, sehingga imam selesai solat tarawihnya tuan-tuan, iaitu pada solat tarawihnya dan juga witirnya, sampai imam selesai. Imam balik, dia pun balik tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lailah. Pada malam itu dicatatkan pahalanya sepanjang malam dia telah menghidupkan dengan qiyamul lail. Syaratnya dia solat bersama imam sehingga imam selesai. Kalau imamnya solat 23 rakaat, 23 rakaat lah tuan-tuan. Kalau di surau di masjid yang solatnya mungkinlah
11 rakaat pun dia dapat pahala yang sama. Okey, dan ini adalah jaminan janji yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat solat bersama dengan imam tuan-tuan, jangan tinggalkan solat bersendirian. Dan yang pentingnya iaitu jangan tinggalkan solat isyak jamaah. Mungkin kita terhalang solat tarawih, tapi isyak jamaah jangan tinggalkan. Kerana apa? Kata Nabi SAW, man salla isyak fi jamaah. Siapa yang tunaikan solat isyak jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Maka dia telah dikira sebagai menghidupkan separuh malamnya pada malam itu dengan qiyamul lail. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah. Dan siapa yang tunaikan solat subuh jamaah, maka dicatatkan pada malam tersebut dia telah menghidupkan sepanjang malam dengan qiyamul lail. Jadi tuan-tuan, hadis ni menunjukkan kepada kita peluang demi peluang tuan-tuan. Kalau mampu solat jamaah bersama imam, buat sampai imam selesai. Tapi kalau kita terhalang, tak mengapa. Yang penting solat isyak jamaah jangan tinggalkan. Dan juga jangan tinggalkan solat subuh jamaah. Kerana apa? Sebab pada malam-malam itu akan dicatat sebagai qiyamul lail. Dan sebenarnya tuan-tuan, malam Al-Qadar itu tak semestinya pada 10 malam akhir. Walaupun Nabi menyebutkan faltamisuha fi awakhir 10 Ramadan. Pada 10 malam akhir tuan-tuan. Tapi sebelum Nabi sebut hadis tu, Nabi telah beribadah sejak daripada 1 Ramadan. Nabi dah iktikaf sejak daripada 1 Ramadan tuan-tuan. Sampailah 10 Ramadan yang pertama, turun Jibril alaihissalam dan menyampaikan kepada Nabi yang kamu cari itu berada di hadapan. Lalu Nabi SAW menyambung iktikaf untuk 10 malam yang kedua. Sehinggalah malam yang ke-20 turun lagi sekali Jibril alaihissalam dan Jibril maklumkan yang kamu cari itu berada di hadapan. Barulah Nabi sebut iltamisuha. Kamu nak cari malam Lailatul Qadar, carilah pada awakhir Ramadan, pada malam-malam akhir Ramadan. Baru keluar hadis tu tuan-tuan. Tapi usaha yang Nabi lakukan bermula daripada 1 Ramadan. Okey. Jadi tuan-tuan, waktu-waktu inilah perhebatkan amal-amal ibadah kita, iaitu ibadah di waktu malam. Baik. Kemudian tuan-tuan, baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Rajab, selain daripada puasanya, selain daripada al-qiyamnya, iaitu solat malamnya tuan-tuan, maka jangan tinggalkan yang ketiga, iaitu melalui pembacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mulai daripada waktu inilah kita mula bertadarus, memperbanyak-banyakkan bacaan Al-Quran kita lebih daripada yang sebelum ni. Mengikutlah kepada kemampuan kita. Mungkin ada antara kita, dia kata, saya tak nak join tadarus sebab rasa macam tak khatam. Satu kumpulan, 1 juzuk. Kami ada 10 kumpulan, baca 3 juzuk dah khatam. Saya tak nak lah. Tak apalah tuan-tuan, ini adalah permulaan untuk melatih diri kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau tuan-tuan yang jenis memang boleh khatam sebulan Ramadan tuan-tuan, silakan tuan-tuan buat. Dan jangan pertikaikan amalan-amalan orang lain. Yang pentingnya mulai membaca Al-Quran. Sebab 3 perkara ni tuan-tuan adalah trust kepada bulan Ramadan. Puasanya, solat malamnya dan juga bacaan Al-Quran. Kerana ramai kalangan kita tuan-tuan, dia hanya puasa tapi tak solat. Ada yang puasa dan solat tetapi tidak membaca Al-Quran. Jadi 3 perkara ini adalah asas kepada kita semua. Dan 3-3 ni tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi kekuatan kepada kita untuk terus melakukan amal saleh sepanjang Ramadan. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberikan rasa manis, kelazatan melakukan amal saleh. Dan terus berikan kita kesihatan untuk melakukan ketaatan. Dan memberikan pengkabulan pada amal-amal yang telah kita lakukan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi menyebutkan daripada riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis ini masyhur kalangan kita tuan-tuan, iaitu kata Nabi SAW, lis-saim farhatan hina yuftir wa farhatan hina yulqa rabbah.
Kata Nabi SAW, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Hadis ni tuan-tuan, walaupun khusus bercerita tentang berpuasa tuan-tuan, tetapi sebenarnya hadis ni menunjukkan kepada kita, apa sahaja amal ibadah yang kita lakukan kerana Allah, walaupun permulaannya sukar, permulaannya itu ada halangan dan ujian, namun di pengakhirannya pasti ada kenikmatan dan kelazatan. Pastinya tuan-tuan. Apa sahaja ibadah yang kita lakukan, rasa sulit, rasa sukar, rasa susah, rasa terbeban, tapi setelah kita lakukan, di penghujungnya dijamin pasti ada kejayaan dan kenikmatan. Dan melalui hadis ini Nabi tunjukkan pada orang yang berpuasa itu ada dua nikmat besar. Satu nikmat di dunia, satu lagi nikmat yang lebih besar, iaitu nikmat di hari akhirat. Kerana apa? Nikmat di dunia Allah kata apa? Kata Nabi SAW, farhatan hina yuftir. Orang yang berpuasa, dia pasti gembira. Gembira yang pertama adalah gembira ketika mana dia berbuka puasa. Iaitu dia gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika berbuka. Dan kita tak boleh nafikan tuan-tuan, waktu kita makan, makanan yang paling lazat bukan makanan di restoran yang paling mahal. Bukan makan di hotel yang paling banyak bintangnya tuan-tuan. Tidak. Tetapi makanan yang paling lazat adalah ketika mana kita benar-benar lapar. Seperti mana kita tidur tuan-tuan. Tidur yang paling nyenyak bukan pada tilam yang empuk dan mahal. Tapi tidur yang paling nyenyak adalah ketika mana kita betul-betul letih dan betul-betul mengharapkan tidur untuk kerehatan yang sebentar. Maka begitulah tuan-tuan, Allah mendidik orang mukmin ni, waktu yang paling nikmat adalah pada waktu berbuka tu. Kerana apa tuan-tuan? Setelah sepanjang hari kita menahan syahwat kita, menahan makan dan minum kita, kita menahan beban dan susah, menahan kepanasan tuan-tuan dan kesabaran, di penghujungnya Allah memberikan kebenaran untuk kembali kepada fitrah. Maka pada waktu itu tuan-tuan, iaitu zahirkan rasa keseronokan dan kegembiraan. Sebab itu pada waktu berbuka puasa tuan-tuan, Nabi tunjukkan kepada kita adanya teladan. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita, Nabi dahulu ketika mana dia berbuka, Nabi SAW akan dahulukan memakan rutab. Kalau tak ada rutab, kata Anas bin Malik, Nabi akan makan tamar. Dan kalau tak ada tamar, Nabi SAW akan meminum air kosong. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Secara literal hadis ni kita faham. Di rumah Nabi kalau ada rutab, iaitu kurma yang basah, Nabi akan dahulukan makan rutab. Tapi kalau tak ada rutab tuan-tuan, Nabi akan memakan tamar. Dan kata Anas, kalau dua-dua tak ada, rutab tak ada, tamar pun tak ada, Nabi akan dahulukan dengan minum air kosong. Jadinya tuan-tuan, bagi kita yang melakukan amalan ini, nak melakukan amalan yang paling hampir dengan perbuatan Nabi, maka dahulukanlah makanan kita. Ketika mana berbuka nanti adalah dengan sama ada rutab ataupun tamar. Tapi kalau tak dapat dua perkara ni tuan-tuan, sama ada kita tak ada di rumah makanan ini, ataupun kita tak boleh makan. Sebab ada jenis orang mungkin dia tak boleh makan. Saya tak boleh makan kurma ni, mungkin terlalu manis, atau mungkin tak kena pada tekaknya. Dahulukanlah dengan meminum air kosong. Sebab itulah yang paling hampir kepada sunnah Nabi. Yang kedua daripada hadis ni tuan-tuan, pengajarannya, Nabi nak tunjukkan, sekalipun ini adalah Rasul, sekalipun ini adalah kekasih Allah, di rumah Nabi, tamar dan rutab pun pernah tidak ada tuan-tuan pada saat Nabi berbuka puasa. Yang ada adalah air kosong, dan itu yang Nabi akan dahulukan tuan-tuan. Ini menunjukkan kepada kita, waktu kita berbuka tuan-tuan, bukan dengan juadah yang mewah, tetapi sebenarnya adalah pendidikan, mensyukuri dengan nikmat yang paling kecil yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita jadikan sebagai habit tuan-tuan, waktu berbuka dah jadi tradisi keluarga kita, mesti makan kuih ini, mesti makan cili ini, sambal ini, nasi itu, nasi ini. Tidak tuan-tuan. Dia bukan waktu lagi kita nak merai-raikan syahwat kita. Tak. Tetapi ia adalah waktu kita didik syahwat kita supaya taat pada perintah Allah.
dan sentiasa mensyukuri walaupun nikmat yang paling kecil. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan melayari Ramadan tahun ini sama macam tahun-tahun yang lalu. Sebab itu kalau kita tengok pada data tuan-tuan, himpunan sampah pada bulan Ramadan 3 kali ganda lebih banyak daripada bulan yang biasanya tuan-tuan. Apa yang berlaku kepada umat Islam tuan-tuan? Apa yang berlaku tuan-tuan? Pembaziran demi pembaziran. Dan akhirnya kita keluar daripada Ramadan tanpa ada didikan madrasah Ramadan. Tapi yang kita dapat tuan-tuan, tidak ada apa-apa. Hanya kegembiraan, meraihkan syahwat dan keinginan-keinginan kita tanpa ada sedikit pun perubahan. Okey, baik. Kedua tuan-tuan, kata Nabi SAW, selain daripada kegembiraan di dunia, maka adanya kegembiraan di hari akhirat, iaitu kegembiraan wa farhatan hina yulqa rabbah, iaitu gembiranya mereka yang berpuasa itu ketika mana bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhan ni tuan-tuan adalah merujuk kepada pertemuan di hari akhirat. Kerana apa tuan-tuan? Sebab ibadah orang yang berpuasa ni ganjarannya tidak akan dicatat oleh malaikat, melainkan dia datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui kiraannya tuan-tuan. Kita solat jamaah kita boleh kira, boleh kalkulate tuan-tuan. Solat bersendirian 1 pahala, solat jamaah dapat 25 pahala tuan-tuan. Kalau kita lah jenis orang yang suka mengira-ngira tuan-tuan, hari ini saya tunaikan daripada subuh sampai isyak solat jamaah. Kalau 25 kali dengan 5, saya dapat 125 pahala hari ini. Dan saya telah lakukan selama seminggu. Dia kali pula 125 kali dengan 7. Memang dia calculate tuan-tuan. Mungkin ada orang jenis macam ni. Ada orang juga dia mengira-gira. Hari ini saya baca surah Al-Baqarah sahaja. 1 juzuk selesai. Dia pun kira 1 huruf 10 hasanah kata Nabi. Ada orang kira tuan-tuan ada seorang pensyarah di Arab Saudi tuan-tuan. Sama ada di Arab Saudi ataupun di Jordan, mengira tuan-tuan. 1 juzuk di dalam surah Al-Baqarah kalau selesai dibaca, maka pahala yang diperolehinya adalah sebanyak 7,800,000 pahala. 1 juzuk tuan-tuan, baru 1 juzuk. Kita habis baca surah Al-Baqarah, itu ada berapa juzuk dah tuan-tuan? Ni 1 juzuk sahaja dah cecah 7,800,000 pahala tuan-tuan. Baru 1 juzuk. Tapi pada ibadah puasa ni tuan-tuan tidak ada. Kerana apa? Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri menyebutkan as-saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untuk aku. Dan akulah yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Tanpa ada limit dan tidak ada batasan. Kalau Allah Ta'ala kata, aku redha dengan puasa si fulan, aku suka dengan puasa si fulanah ini, maka aku nak dia masuk syurga bighairi hisab. Tak ada halangan tuan-tuan. Dan itulah ganjaran yang selayaknya. Cuma dijanjikan oleh Nabi SAW, pertemuan dengan Allah, kita tengok catatan pahala ibadah puasa kita tuan-tuan, Nabi jamin farhatan hina yulqa rabbah. Dia pasti gembira tuan-tuan. Dia bukan tengok, Allah ni je ke? Tak ada tuan-tuan, tak ada istilah tu. Ibadah puasa yang dilakukan, dia tengok dan dia akan pasti gembira. Cuba tuan-tuan bayangkan, ada satu hadis dengan sanad yang sahih tuan-tuan, Nabi kata apa? As-siyam wal Quran yashfa'ani fi yaumil qiyamah. Yang ini pun special tuan-tuan. Nabi kata apa? Pada ibadah puasa itu dan pada ibadah Al-Quran itu, dua-dua akan memberikan syafaat kepada tuannya di hari kiamat. Orang yang berpuasa tuan-tuan, ibadah puasanya akan berhujah di hadapan Allah. Ay Rabbi, wahai Allah, berilah syafaat kepada orang yang berpuasa ni. Sebab dia tak makan dan tak minum dan menahan syahwatnya kerana aku. Beri syafaat pada dia. Datang pula ibadah Al-Quran tuan-tuan, kata pada Allah, Ay Rabbi, wahai Tuhanku, si fulan ini telah meninggalkan tidur malamnya kerana untuk membaca aku. Tolonglah berikan syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kamu berdua berikanlah syafaat kepada si pelaku. Bayangkan tuan-tuan, kalau mendapat syafaat tu pun kita melihat satu ganjaran yang besar tuan-tuan. Seolah-olahnya macam satu imuniti tuan-tuan. Bayangkan Nabi menjamin pahala ibadah ini tidak dicatatkan tuan-tuan.
dan ia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Okey, jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak nak panjang-panjang tuan-tuan. Kita pun nak masuk kepada isyak. Saya tak nak sampai waktu isyak baru nak berhenti. Cuma saya nak memberikan tuan-tuan ruang bertenang dan nikmatilah ibadah yang Allah masih lagi berikan kita kesempatan, dan cubalah lakukan yang paling terbaik. Dan di antara waktu-waktu yang paling mustajab adalah setiap detik yang berlalu di dalam bulan Ramadan. Saya cuba sebutkan tuan-tuan, bila mana kita duduk di dalam bulan Ramadan, berdoalah pada bila-bila waktu, khususnya pada waktu sahur, pada waktu berbuka, pada waktu selepas salat, pada waktu selepas azan. Di antara waktu-waktu yang mustajab itu, tuan-tuan jangan tinggalkan ada 4 doa. Ini doa yang paling asas tuan-tuan. Pertama, mintalah Allah Ta'ala berikan kepada kita redha dan syurganya, dan jauhi kita daripada kemurkaan dan nerakanya. Kalau doa di dalam bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau paling mudah tuan-tuan, mintalah Allah beri syurga, jauh daripada azab api neraka. Kedua tuan-tuan, iaitu perbanyakkan istighfar dan mohon pengampunan daripada Allah. Mintalah pengampunan tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau di hari akhirat Allah Ta'ala terima doa kita kerana waktu mustajab tuan-tuan. Bayangkan Allah beri pengampunan pada kita di sana nanti. Dan jangan lupa minta pengampunan. Ketiga tuan-tuan, iaitu mintalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Doa yang paling mudah yang kita hafal daripada kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mintalah tuan-tuan. Dan yang keempat tuan-tuan, ataupun tuan-tuan pernah hafal doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bacalah Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizqa wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Pada doa ni tuan-tuan, kita minta Allah bagi kesihatan, Allah bagi ilmu, Allah bagi berkat pada rezeki, Allah bagi kita nikmat taubat, Allah bagi kita kemudahan sakarat, Allah bagi kita perlindungan daripada azab kubur, azab api neraka. Jadikan doa ini sebagai zikir kita, wirid kita tuan-tuan, sebab kita berada di detik-detik yang mustajab. Jadi tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan melihat Ramadan? Dia bergantung pada ilmu kita. Kalau tuan-tuan tengok dia luar biasa, sebenarnya yang luar biasa itu adalah pada ilmu tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok Ramadan seperti biasa, biasalah pada ilmu kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita, berkati kita. Di penghujung nanti Allah berikan pengampunan, keredaan dan memberikan ganjaran takwa kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.